Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pelayar Sinar Harian. Kita bertemu sekali lagi dalam episod keempat Sofa Sinar dan episod kali ini pastinya lebih menarik apabila kita berbicara soal kemerdekaan. Erti kemerdekaan bukan sahaja bermaksud menang dari penjajahan tetapi melawan nafsu juga, apatah lagi melawan musuh dalam diri kita sendiri. Merupakan merdeka yang tidak terucap. Bersama dengan saya pada hari ini, dua insan yang cukup istimewa, Puan Emma Samad dan juga Puan Arfidah Abdul Latif, yang mana mereka merupakan bekas penagih yang merdeka dari terus terjerumus ke lembah hina. Assalamualaikum Puan Arfidah. Assalamualaikum. Puan Emma, apa khabar? Baik, sihat alhamdulillah. Okey, jom kita mulakan dengan kita punya sembang-sembang lah bagaimana sebenarnya kakak berdua dapat merdeka dari najis dadah ni. Kita mulakan dengan Kak Fidah lah. Macam mana mula-mula yang memperkenalkan dadah kepada Kak Fidah tu siapa tu? Dan apa perasaan ketika itu? Yang kenalkan dadah ni pada saya kawan-kawan lah. Perasaan mula ambil tu agak yalah lain macam pattern dia. Dia rasa muntah. Lepas isap muntah, pening kepala kan. Lepas tu bila dah okey, bila dah hilang apa tu, dia rasa sedap pula. Jadi keesokan hari tu ambil lagi. Okay. Lepas tu ambil lagi. Masa tu kita mampu lagi beli. Sebab senang dapat. Lepas tu lama kelamaan dia jadi macam satu ketagihan. Mesti time tu nak kena. After a few hours mesti nak kena. Dia punya rasa tu macam mana? Kak Fidah, boleh kongsi sikit? Dia punya rasa mula-mula tu agak perit lah, muntah, pening-pening kan. Kalau dah rasa muntah, pening-pening tu kita tak nak ambil lagi kan. Tetapi dadah ni lain macam pattern dia. Dia suruh kita ambil lagi. Ambil lagi dan lagi. Lama-lama jadi satu terlalu banyak, 1000 tak pernah mencukupi. Maknanya bertambah, meningkat. Tu saya tak sedar. Dan semasa tu family dah tahu? Family tak tahu. Diorang ingat saya pun pun saya tak tahu saya gian. Saya ingat kan saya ni sakit biasa. Ingat orang buat ke apa ke. Kan? Berapa umur tu? Ketika umur dalam 20-an. 24, 25 macam tu. Jadi bila datang kenalan tu balik, dia kata, inilah dia Gian. Barulah pertama kali saya dengar perkataan Gian. Jadi dia kata, meh duit pergi beli. Dia minta duit bagi, saya bagilah duit. Kena. Bila kena tu baru dapat dia punya nikmat dia. Bagi duit pada siapa? Pada Orang tukang yang lah? belilah. Tukang belilah. Tukang beli, bukan dia yang jual lah? Tak, dia pun hisap juga. Maknanya dia bantu saya pergi tolong belikan lah. Sebab saya kata badan saya sakit-sakit. Okey, mana akak dapat duit tu? Jadi saya tanya Kak Fidah macam mana akak dapat duit untuk beli dadah tu? Macam Kak Emma. Okey, saya nak minta Kak Emma jelaskanlah bagaimana mula-mula boleh terjerumus dalam dadah ni. Okey, bila kita cakap lembah hina, public akan cakap memang hina, jijik kan. Mula-mula terjebak, tengok kawan Islam lah. So kawan pun tak galakkan untuk Islam. Perasaan untuk mencuba, lebih nak tahulah kan. Kita cubalah. Masa tu dah ada heroin. Memang popular lah dalam masa umur bayar akak, heroin lah dengan Aramin 5. So try heroin, tak kau tambah dengan Aramin 5. So dia lagi power lah. Masa tu memang agresif lah kan kalau kita dah ambil tablet dengan campur dengan heroin. Jadi di situlah mulanya kita tak boleh salahkan kawan. Sebab kawan, kalau kita sendiri tak nak,
Bagi akak, memang akak nak cuba. Tapi masa tu memang nak cuba sendirilah. Memang nak cuba sendiri. Oh, bukan ada. Kawan-kawan tak galakkan, tapi bila kata kita nak cuba, dua orang pun akan bagilah kan, nak bagi. Dan kita terjebak lagi kan. Kita nak lagi, nak dan nak. Okey, ini sefahaman saya. Bila dadah ni, siapa yang mulakan dengan dadah, dia akan mula dengan rokok dulu. Okey, adakah sama juga Kak Ima? Tak semesti, akak tak ada rokok, tak isap rokok. Terus ke dadah lah. Bila dah ambil dadah, kita perlukan rokok sebab suntik kan. Akak jenis suntikan lah. Okey. Jom kita jangan bincang lah pasal dia punya spesifik lah, suntik lah apa lah kan. Sebab kita nak beri pengajaran sebenarnya kepada penonton kan. Apa yang boleh kita sama-sama belajar lah. Sebab saya pun belajar juga Kak Ima dengan Kak Vida. Okey, tadi saya tinggalkan soalan dengan Kak Vida. Duit tu datang mana sebenarnya Kak Vida? Peringkat permulaan kita memang ada aset. Seperti contoh barang-barang kemas kan. Duit simpan baru hisap kan. Daripada situ kita belanja pun orang kata dah melebihi sampai kita pergi gadai barang kita gitu nak dapatkan benda inilah. Masa tu dah kahwin? Sebenarnya saya ketika tu saya dah berkahwin. Suami saya bekerja dekat bank, Liwa Bank Petaling Jaya. Sekali dah meninggal dunia dah. Okey, dia pun tak tahu saya hisap. Okey. Sebab apa? Saya yang boleh terjebak ni sebab suami saya kerja bank. Bila end of the year, dia orang buat close account, dia malam tak ada rumah. Jadi saya seorang kat rumah. Okey. Itulah kalau kawan-kawan datang. Daripada situlah. Jadi bila kawan saya tak datang, maka tu saya datang dapat gian tu sakit. Sakit. Jadi suami saya ingat saya ni kena buatan orang. Pergilah buat jumpa bomoh. Kan? Sebab apa? Dia gelisah tu. Dia macam uneasy dah tu. Sekejap seram, sekejap sejuk Lepas tu sebab tak kena. Lain macam dia punya tu. Dia kesengsaraan tu yang kita tanggung tu. Keesokan harinya kawan saya datang, itulah beli, hisap, hilang. Situlah saya tahu gian. Masa tu dah ada anak? Dan masa tu anak saya ada, tapi anak angkat, tapi ibu mentua saya yang bela. Maknanya suami memang tak pernah tahu langsung. Tak tahu. Dan sampai ke suami meninggal memang tak tahu langsung. Tahu. Lalas dia pun terjebak sebab apa? Pergi cari benda itu yang saya sangat-sangat perkara yang saya tak boleh lupa lah kan. Dia tolong belikan. Okey. Dia tengok tak hisap. Lepas tu lama-lama bila kawan dah datang, dah jadi macam rumah pot rumah saya. Lama-lama arwah suami saya pun terjebak. Bila terjebak, finance tergugat. Dengan dia sekali kena buang kerja arwah. Okey. Saya nak tanya lagi soalan tentang arwah, family dan macam mana boleh keluar dari lembah kehinaan ni. Kak Ima, berapa lama Kak Ima terjebak dengan dadah? Terjebak dalam 3 tahun lah. 3 tahun? 3 tahun. Oh, tak lama lah. Tak lama. Ini pun satu cerita yang boleh saya ambil juga ni untuk maknanya sebab bukan senang seorang penagih dadah untuk berhenti untuk keluar daripada hisap dadah ni. Macam mana Kak Ima buat? Okey, dia macam ni. Sumber keuangan memang tak ada masalah lah sebab bapa akak seorang anggota kan. Jadi duit tu memang ada lah. Bila dah jadi gian kan, bapa anggota, jadi dia tak nak orang tahu anak dia menagih. So dia belikan, dia bawa balik. Bawa balik. Jadi sampai bila kan, kadang-kadang tak cukup apa yang dia beli. Dia belikan dadah? Dia belikan lah, dia ambil dekat kawan-kawan. Dia tak nak jiran-jiran tahu. Tak nak jiran-jiran tahu. So tak nak kita nanti kan kalau kita dah berkumpul-kumpul akan kena tangkap kan. Dia tak mau macam tu. Tapi bukan semualah rasanya anggota macam tu kan. Bapa akak ialah macam tu. Yelah dia bapa siapa yang tak sayangkan anak. Dia tak mau malu lah. Dia tak nak malu. Lepas tu dalam masa yang sama dia nak anak dia berhenti juga sebenarnya. Betul. Nak berhenti tapi dia cuba dengan cara yang secara halus, perlahan. Dia bukan galakkan, memang dia suruh berhenti. Suruh berhenti, tapi kita memang rindu benda ni.
Rindu tentang penagihan ni memang rindulah. Kita nak akan balik. Berhenti 2 hari, kita akan cari balik. Tadi kan masa off air tadi saya tanya Kak Fida, Gian ni macam mana? Sebab yelah saya tak ada pengalaman. Dan saya tak nak pengalaman tu ada kat saya. Yang saya faham, Gian tu macam dalam mental je. Kan? Tapi tadi Kak Fida ada sebut, sebenarnya Gian tu hingus meleleh, kan? Bulu gemuk naik. Bulu roma naik. Ya, seram sejuk. Dadah jenis heroin lah. Heroin. Dadah yang jenis lama lah katanya kan. Sekarang kan dah banyak dadah baru. So lepas tu macam mana Kak Emma boleh free, bebas? Berhenti. Ha. Berhenti. Dia macam ni lah. Bila bapak dah suruh berhenti, kita tak mau berhenti. Kita isap lagi, isap dan isap. Tak cukup. Masa tu dah kahwin dah? Belum kahwin lagi. Dah isap, tak cukup, kita keluar pula. Jadi dia pun jadi dah macam frust lah kan. Dia frust, sakit, dia meninggal. Jadi kita kat situ datang kesedaran kita kan. Aku ni isap sampai bapak aku suruh berhenti pun aku tak boleh berhenti. Maknanya masa dia meninggal itulah yang menjadi titik Jadi perubahan. titik lah. Lepas tu ada jumpa kawan seorang kan. Dia lah nasihat berhenti masuk pengasih. Di situ lah Atas kerelaan sendiri maksudnya? Kerelaan sendirilah. Okay. Kalau mak cakap apa? Mak dah meninggal awal dah masa tu. Akak umur 7 tahun. Okey. Okey. Baik. Kak Fida, okey tadi Kak Fida kata bawa suami, sampai suami pun terjebak dengan isap dadah ni kan. Sampai rumah pun dah jadi pot. Saya boleh bayangkanlah macam rumah penuh dengan asap kabur masa tu kan. Bagaimana dia punya perasaan ketika itu? Masa tu kita Apabila akak secara tidak langsung bawa juga suami dalam dunia dadah ni. Masa tu kan kita telah dilekai oleh dadah ni. Ya, kita tak ada fikir apa pun. Kita hanya tahu nak isap. Tapi lama-kelamaan dia akan jadi macam-macam masalah timbul lah. Ya, bila masalah timbul sampai perceraian lah. Jadi bila perceraian pun sama jugalah, cari partner yang isap jugalah sebab kita tak pandai nak mencari. Okey, dapat partner pun dadah juga. Dadah boleh dah katakan kami ni kira jahil lah sebab yalah pembunuh tanpa disedari lah kita pengedar kan. Jadi isap lepas kan. Jadi itu yang hanyut sampai bertahun-tahun tu. Boleh saya tanya kehidupan beragama masa tu macam mana? Sebenarnya saya datang daripada keluarga yang beragama juga. Okay, asas agama tu ada. Tinggal lagi oleh kerana dadah ni telah menguasai diri saya ketika tu, kita tak ada fikir tentang hukum haram ni. Tak terfikir. Sebab hanya kita ingat nak kena isap. Sebab apa? Dia dadah ni dia sampai 3 atau 4 jam dia dah datang balik dia punya seram sejuk tu. Isap lagi. And then dah isap, kita rasa ngantuk, kita tidur. Layan. Lepas tu bangun isap. Jadi itu yang kita tak boleh nak kata normal tu sebab saya tak pernah merasai suasana subuh ketika tu, apatah lagi tentang agama. Berapa tahun tu kalau saya tanya? Saya sebenarnya terlibat dalam 20 tahun, off and on, masuk penjara, masuk pusat. 20 tahun lah. Bila masuk penjara pun keluar isap balik juga. Masuk pusat keluar isap balik juga. Apa yang trigger tu sebenarnya bila dah masuk penjara dah pulih, lepas tu masuk balik, masuk isap dadah balik? Sebenarnya apa yang saya rasa ini besok nak bebas penjara ni. Malam tu saya dah tak boleh tidur dah. Sebab rindu? Ya, rindu. Sebab tu di pengasih ni dia memang tekan kepada 3 perkara ni. Okey, apa tu 3 perkara? People, things, place. 3 perkara ni pengasih Selangor, pengasih Malaysia tekankan sangat-sangat dengan our client, our resident.
People think space. Sebab malam tu saya dah tak boleh selesa tidur, dah besok tahu nak bebas. Sangap, badan dah seram sejuk. Jadi kalau kita lalu kat situ, wow. Kau tu apa? Macam Naik beroma. Lepas tu jumpa kawan pun. Wow. Jadi di situ yang saya faham, sebab itulah pengasih Selangor Malaysia ni dia tekankanlah 3 perkara ni. Lepas tu serapkan dengan keagamaan. Bunyinya macam 20 kali ya, kat keluar masuk. Tak. Lebih? Tak, masuk penjara 2 kali, masuk pusat sukarela. Tapi keluar je isap balik. Lepas tu dekat luar pernah berhenti sebenarnya. Ketika tu pada tahun 90-an, saya tak tahu lagi pengasih ni. Saya tahu rumah, orang kata rumah sahabat di Ulu Langat. Okey, saya masuk penjara setahun secara sukarela. Saya keluar daripada sana, ya, tak ada aftercare yang macam mana pengasih Selangor buat. Okey. Jadi bila tak ada aftercare, kita terabailah. Kita terabai, lepas tu bercampur gaul balik dengan kawan lama sebab kita tak ada yang 3 perkara ni. People, things, place. Jadi daripada situ saya jatuh balik. Tak boleh tahan beberapa bulan sahaja. Mujur isap dadah saja tak dadah kau tidak lagi kena. Partner saya mengedar. Sebab tu kami ni, saya dengan partner saya ni dikategorikan pembunuh tanpa disedari. Kita jumpa dengan orang tu kena mencuri penyamun, berpukul mak apanya kerana kita yang menjual. Sebab tu saya sangat-sangat orang kata menyesal di atas kesalahan saya, kelemahan saya satu ketika dulu. Tapi saya tengok akak ni jujur kata memang tak tahu akak ni dulu seorang bekas penagih. Memang tak tahu. Tak nampak. Sebab dah nampak nur je tu. Sebab tu saya kata adanya pengasih Selangor Malaysia ni dia tekankan kami kerohanian. Ustaz Ustaz 3, ustazah itu 2. Jadi dah hari-hari kita duduk dengar walaupun klien belajar kita dengar. Jadi kita pick up sikit. Bukan senang nak kembali ke pangkal jalan. Maknanya dia dah pasak dalam hati tu, iman tu dah teguh. Lepas tu dah bebas daripada dah. Macam Kak Emma tadi, Kak Emma sebut 3 tahun Kak Emma. 3 tahun lepas tu Kak Emma sampai arwah bapa meninggal. Itu yang menjadi titik perubahan Kak Emma. Masa 3 tahun tu arwah dah meninggal pun ambil juga dalam masa 3 tahun tu. So lepas tu kita fikir-fikir balik, akak fikir-fikir balik. Sampai bila aku nak berhenti? Masa tu seorang ke ataupun ada orang yang bagi cadangan? Seorang. Untuk berhenti, seorang. Sampai bila kan? Bapa aku hidup, aku macam ni, menagih. Dia belikan kan sebab dia tak nak bagi bercampur. Dan pada masa yang sama pun dia suruh berhentilah, dia malu. Dia pernah pukul tak? Dia tak pukul. Dia nasihat je Dia nasihat. Dia nasihat. Okey, lepas tu? Lepas tu bila dia meninggal tengah steam dia meninggal kan, agak kena kat bawah, dia tidur kat atas. Lepas tu adik datang, adik kata bapak dah tak sedap, dah tak ada. Sudah timbul keinsafan. Lepas tu ingin nak berhenti tapi tak kuat. Jumpa seorang adalah lelaki kan, sekarang ni dia jadi suami akak lah. Dia yang hantar kat pengasih berhenti pada tahun 1999. Dia hantar pengasih berhenti sampai sekarang 20 tahun. Kak Emma ada relapse tak? Tak ada relapse. Tak ada. Relapse tak ada. Maknanya langsung tak ada rasa keinginan tu nak? Tak ada. Penyesalan, menyesal ada. Menyesal. Kalau boleh kita undurkan balik masa tu kan. Apa yang akak kalau terpaling nak buat lah? Kalau boleh diundurkan masa bapa hidup lagi, memang tak mudah. Kalau boleh. Kan, tapi siapa lagi kita? Manusia kerdil. Itulah kata Imam Al-Ghazali apa yang paling jauh masa. Walaupun 5 minit yang sudah memang tak dapat dikembalikan balik. Demi masa. Okey. Kak Fida, kalau diberi peluang untuk rewind balik, tang mana yang tang masa kawan hulu ke, tang masa
Saya tak nak sebut lah, tapi apa-apa yang sebelum ni lah. Jadi kalau saya tak mampu lagi lah. Saya tadi menyentuh jugalah bila dia berkongsi tentang arwah bapa dia. Saya yang paling sedih kerana dadah. Okey, bapa saya meninggal dunia, adik-beradik dah bagi tahu dah. Okey. Bukan tak mampu nak pergi, bukan tak ada duit. Tetapi oleh kerana dadah ni punya pengaruh sampai saya boleh macam ignore saja. Sedangkan adik-beradik saya ramai kan, boleh kalau saya normal, boleh tumpang tak? Okey, saya bagi duit minyak ke apa ke. Tapi masa tu dah pengaruh saya, sampai saya ignore saja bapa saya meninggal. Adik-beradik semua ada, saya yang tak ada. Itulah amat saya. Orang kata, kalau boleh saya nak apa balik supaya bapa saya masih ada lagi, dapat berkhidmat pada dia. Oleh kerana dadah durjana ni lah yang buat saya betul-betul terkilan. Kalau boleh saya rasa nak jadi fresh semula, nak berbakti lah kepada mereka, kedua ibu bapa saya kan. Tak boleh katakan dahsyat betul lah apa ni, dadah ni punya pukulan. Okey, andai kata ni kita andai je lah bapa masih ada, apa yang akan nak katakan kepada bapa sekarang ni? Kalau ayah saya, kalau abah ada, Fida nak berkhidmat dengan abah. Sebab abah dah menjaga Fida semasa kecil. Lepas tu dah bagi pelajaran. Tetapi Fida mengecewakan sikap abah. Abah ingat tak satu hari dulu dalam kotak mancis, abah minta mancis dengan saya. Saya bagi kotak mancis, sekali abah buka, dalam tu ada tiup. Ada 32 tiup. Saya ingatkan kotak mancis tu, bila saya bunyikan mancis ni, cek gitu, mancis berada di dalam. Saya bagi ke abah. Tapi bila abah buka, Fida tak tahu macam mana perasaan abah ketika buka kotak mancis tu, tengok dada. Abah pun tak tahu apa benda tu kan. Jadi di sini Fida minta maaf sangat-sangat. Saya akan berbakti kepada abah sekiranya abah ada. Tapi saya tak lupa, Fida tak lupa ketika Fida sembahyang, Fida selalu bacakan untuk abah dan arwah mak Fatihah dan keluar bawahan. Lepas solat mesti Fida baca untuk Fida menebus dosa abah. Dan tak lupa juga Fida minta abah di dalam alam kubur ya selesa dan terang bacaan Fida 10 kali, 7 kali Alhamdulillah dan 7 kali Qul Huwallahu Ahad. Abah, kalau abah dengar, Fida minta maaf sangat-sangat dengan mak. Fida kalau boleh nak jadi macam baby balik abah, seperti kain putih. Tapi apakan daya, Fida dah terlanjur abah. Tapi insya-Allah Fida akan memperbaikikan diri Fida abah. Tak apa Fida, insya-Allah doa anak-anak yang solehah tu sampai ke arwah abah. Kak Imah, soalan yang sama juga. Kalau arwah abah sedang mendengar. Kalau, tapi tak mungkin. Imah harap sekiranya dia bagi peluang, abah masih hidup, Imah akan jaga abah seperti Imah janjikan. Tak malukan abah. Tak rosakkan kerjaya abah. Orang hormat abah, tapi Imah tak hormat abah. Sekian diberi peluang lagi. Imah nak jaga abah betul-betul. Dunia dan akhirat. Imah harap apa doa Imah terhadap abah di sana, Allah terima dan sampaikan. Ya Allah. Tak apa Kak, sabar. InsyaAllah sama-sama kita yang masih hidup ni, saya rasa kita doa yang terbaik lah untuk mereka yang telah pergi kan. Semoga ini menjadi pengajaran juga kita semua. Tapi sikitlah kalau boleh dikongsikan keperitan nak mendapatkan wang untuk membeli dadah tu. Kak Fida boleh
Memang perit nak dapat duit dan nak dapatkan duit nak beli dadah. Saya biasa paksa ibu saya minta duit nak beli dadah sebab saya dah tak tahan lagi dah. Ibu saya kata, mana mak ada duit mak. Jadi seorang penagih dadah ni dia punya pemikiran dia sangat-sangat kotor. Okey. Dah kata mak tak ada duit. Boleh nampak aset dia tu. Tu orang yang sewa rumah tu, mak pergilah pinjam dulu. Masya Allah, subhanallah. Sampai macam tu sekali nak dapatkan duit nak beli dadah. Kalau dia tak bagi, kita akan marah-marah. Lama-lama seorang ibu, dia ikutkan sajalah nak dapatkan duit. Tapi sampai bilalah ibu nak tanggung kita, nak isap duit. So, kita masa tu saya pandai-pandailah cari kawan. Supaya senang, mudah nak dapat benda tu. Jadi maknanya kita dah renggang dengan keluarga lah. Kita dah buat diri kita di luar sana. Kak Emma tak pernah, minta maaf cakap lah kalau macam pernah, saya minta maaf sangat. Okay. Kalau pernah menjual diri ke apa, memang tak pernah Tak pernah, itu tak pernah. Kalau bab duit, kan bapa macam yang akak ceritakan di awal-awal tadi lah. Bapa akan carikan. Kalau tak mencukupi, akak akan curi duit dia. Curi duit dia, curi jam dia, tolak dekat tokan lah. Kalau nak barang yang lebih lah. Kadang-kadang dia bagi pun tak mencukupi lah untuk buang gian kan. Tapi kita nak steam lebih, curi duit dia. Sebenarnya bukan semuanya penagih dadah yang rela buat bekerja aktiviti memperdagangkan tubuh. Bukan semua. Sebab sekelintirnya tu dia terpaksa memperdagangkan tubuh tu, seperti mana soalannya tadi, oleh kerana ditipu oleh lelaki ataupun dia telah dijual. Tapi sekelintir penagih dadah, dia play smart. Okay? Sampai tergamak nak memperdagangkan tubuh. Saya minta maaf saya berkatalah, mungkin asas agama dia kurang kan. Jadi kalau yang terjebak tu, pengalaman saya lah, itulah dia. Sama ada dia kena jual dengan bapa ayam ataupun tipu dengan boyfriend, mungkin dia terjebak. Ataupun dia solo-solo nak dapat duit, terpaksa. Tapi kalau sekelintir tak sampai ke situ. Sebenarnya akak dua orang ni adalah dua daripada 50 penghuni di sini. Lebih kurang lah. Kalau saya salah, maafkan saya. Mungkin boleh betulkan balik. Tapi memang yang terpilih lah untuk yang kami nak merdekakan daripada dadah ni kan. Satu perkara yang bukan mudah, tapi saya rasa itu yang perlu kita lakukan. Kak Vida, Kak Emma. Jadi ia memerlukan pengorbanan yang sangat tinggi. Jadi apa yang Kak Vida dengan Kak Emma buat ni satu orang kata usaha yang cukup kental lah yang dilakukan. Memang bukan mudah nak buat, tapi perlu dibuat. Andai kata anak-anak muda yang sedang menonton sekarang ni kan, yang baru-baru nak berjinak ataupun yang dah terjebak, apa yang dia nak dikatakan kepada mereka ni? Bagaimana peritnya berada bergelumang dengan dadah ni? Saya menurut Kak Fidal. Kepada remaja-remaja di luar sana, jangan sesekali menyentuh dadah. Seperti mana kami tadi buat perkongsian, kalau boleh kami nak jadi daripada baby balik, nak berkhidmat pada ibu bapa kami. Sebab apa? Dadah ni nanti dia akan merosakkan diri kita, jiwa kita, mental kita dan aktiviti kita. Kalau boleh, say no with drugs. Sebab apa? Sangat-sangat bahaya. Kalau dah kena sekali, dia akan jadi berkali-kali. Satu terlalu banyak, 1000 tak pernah mencukupi. Andai kata terkena, cepat-cepatlah buat rujukan, kalau boleh, tempat yang berkenaan tentang tempat rehab. Sebagai contoh, kita ada pengasih Malaysia, kita ada pengasih Selangor. Datanglah buat rujukan. Bincang dengan keluarga. Sebab apa? Kalau masih lagi off and isap sekejap berhenti, tak, dia akan hanyut. Percayalah saya cakap ni. Cepat-cepatlah bertindak, mencari tempat yang sesuai.
kalau boleh datang ke tempat kami. Andai kata remaja-remaja di luar sana dah terlibat, tak tahu nak jalan keluar, datanglah ke rumah kami. Pengasih Malaysia, Pengasih Selangor Bukit Beruntung. InsyaAllah dia akan sedia kala. Pada remaja, pada orang dewasa, Ya, pada siapa ibu sahaja bapa, ibu bapa yang mungkin ada ahli keluarga yang terdekat mengenali mereka yang terjebak dengan dadah ni, segeralah bertindak. Segeralah bertindak. Macam Kak Imah kan? Kalau akak kepada ibu bapa di luar sana yang anak-anak dia ada terjebak dengan najis dadah, jangan sisihkan mereka. Bantu mereka. InsyaAllah mereka boleh berubah, boleh berhenti dengan sokongan daripada keluarga. Keluarga penting. Keluarga sangat penting. Dan adik-adik, anak-anak di luar, berhentilah. Berhenti. Jangan terjebak dengan dadah disebabkan kawan-kawan dan ingin mencuba. Merdeka. Inilah merdeka. Merdeka daripada dadah lebih mulia. Saya mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada MAIS Selangor, dan pada masa yang sama saya ingin meminta sumbangan kepada badan korporat dan swasta yang sudi menderma kepada kami untuk memerdekakan wanita. Terima kasih banyak kepada Kak Fida dan Kak Imah kerana sudi berkongsi dengan kita dalam Sofa Sinar ni. Saya percaya apa yang dikongsikan itu dapat memberi pengajaran, 1001 pengajaran. Saya rasa lebih daripada itulah kepada semua penonton-penonton di Sofa Sinar. Dan saya juga doakan kepada supaya akak berdua dapat menjaga diri baik-baik dan dapat berbakti semula di rumah ini. Tuhan kasih dan semoga diberi hidayah terus menerus oleh Allah SWT. InsyaAllah. Baik, itu saja yang kami kongsikan bersama dengan anda dalam Sofa Sinar pada hari ini. Kemerdekaan yang mana mereka ini telah bebas, telah merdeka daripada dadah. Dan saya percaya anda yang mungkin menonton, yang mendengar pada ketika dan waktu ini, jika mempunyai masalah yang sama, saya percaya anda juga boleh bebas daripada najis dadah. Sekian dulu, saya Luqman Hakim Abdul Malik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.